kenapa kita perlu mengetahui tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam poin yang kedua, kata pengarang, kita perlu mengetahui tentang keagungan Nabi ini. Kenapa? Kerana dengan kita mengenal Nabi SAW, bertambahlah pengetahuan kita terhadap keagungan Rasulullah SAW. Yang mana dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang keagungan Nabi akan menyebabkan bertambahlah iman kita kepada Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah bilqabul wa tamam kulla sula ma'mul wa ila hadaratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insyaAllah pada malam ni kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Jauharul Munazzam pada menerangkan keistimewaan Ar-Rasulil A'zam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masih lagi pada fasal yang pertama, pada poin yang kedua di dalam kitab ini, iaitulah berkenaan dengan kenapa kita perlu mengetahui tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di dalam poin yang kedua, kata pengarang, kita perlu mengetahui tentang keagungan Nabi ini. Kenapa? Kerana dengan kita mengenal Nabi SAW, bertambahlah pengetahuan kita terhadap keagungan Rasulullah SAW. Yang mana dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang keagungan Nabi akan menyebabkan bertambahlah iman kita kepada Nabi SAW. Yang mana daripada itu akan menerbitkan kecintaan dan kerinduan yang mendalam terhadapnya. Orang kalau dia kagum dengan seseorang, maka dia ternanti-nanti untuk bertemu dengan orang yang dia kagum tersebut. Dia akan menerbitkan apa, tuan-tuan? Dia akan menerbitkan satu rasa di dalam hati, iaitulah rasa rindu dan juga kecintaan. Kan bila kita dah lama tak balik kampung kan? Bila lama tak balik kampung, kita teringat-ingat ke kampung. Lama tak jumpa mak kita, kita teringat-ingat kepada apa? Kepada masakan mak kita. Kan? Maksudnya masakan yang kita biasa order, kan? Kita biasa request dekat bonda kita. Kan? Kalau kita balik kampung, makanan tu kita akan terngiang-ngiang. Maka begitulah juga hal keadaannya bila kita tahu tentang Nabi SAW, kita akan longing, kan? Ada perasaan kerinduan, kan? Yang mana kita akan kita akan rasa sentiasa ingin berjumpa, liqa al-habib, kan? Bertemu dengan kekasih yang kita agungkan, yang kita kenal, yang kita imani, yang kita percaya dengan kehebatan dan kemuliaan dia. Bahkan Nabi SAW punya kehebatan, dia tidaklah seperti mana kehebatan orang lain. Sebab kita tahu bahawasanya di dalam kehidupan dunia ni ramai orang hebat. Tetapi sebahagian orang hebat ni, dia hebat dengan diri dia sendiri saja. Maksudnya kehebatan dia tu untuk diri dia saja. Ya, maksudnya kehebatan dia tu tidak menjangkaui orang lain. Kita panggil apa? Dia tidak mutaaddi. Maksudnya dia tidak hebat tu dia je lah hebat. Kan? Dia je lah berkuasa, dia je lah yang kaya, dia je lah yang segala-galanya kan. Tetapi tidak pada Nabi SAW. Kehebatan Nabi menyebabkan apa? Menyebabkan kita semua dapat rahmat. Kan? Sebab apa? Sebab Nabi tak fikir tentang diri dia saja. Tidak. Tetapi sentiasalah Nabi SAW dalam setiap doa dan munajat Nabi memerhatikan tentang umat. Kan? Jadi ini orang hebat. Orang hebat yang sebenar, dia tidak fikir pasal diri dia. Ya, Nabi SAW hebat. Kita tahu kedudukan Nabi SAW di sisi Allah Ta'ala ialah kedudukan yang paling tinggi sekali. Tidak ada orang yang lebih tinggi kedudukannya berbanding Nabi SAW. Nabi pergi ke tempat yang mana tidak ada satu makhluk Allah Ta'ala pun yang sampai ke tempat tersebut. Ini kemuliaan ketika Isra' dan Mi'raj kan.
Allah Ta'ala muliakan Nabi dengan ketika mana Nabi nak wafat. Allah Ta'ala buka pintu-pintu syurga. Allah Ta'ala buka pintu-pintu langit. Allah Ta'ala susun malaikat-malaikat berbaris nak sambut Nabi SAW. Tapi Nabi tak heran sikit pun benda tu. Nabi fikir apa? Nabi fikir tentang umat. Nabi bagi pesan kepada, Nabi beri pesan kepada umat tentang umat. Kan? Maksudnya apa? Concern Nabi kepada kita. Jadi orang yang macam ni, yang kita tahu dia betapa hebatnya dia, tapi kehebatan dia tu dia cuba gunakan untuk apa? Dia cuba gunakan untuk kita. Sebab apa? Kita tahu bahawasanya para Nabi, dia ada doa yang dimakbulkan oleh Allah. Tapi Nabi simpan doa tu untuk apa? Untuk bagi kita syafaat ke akhirat. Kan? Padahal Nabi boleh minta untuk diri dia. Tak, dia reserve benda yang paling mahal, iaitulah kemakbulan, penerimaan daripada Allah Ta'ala tu untuk siapa? Untuk kita. Jadi sangat-sangat tak patutlah kalau kita ni apa? Tidak merindui orang ni. Yang merindui kita sebelum kita lahir. Kan? Nabi SAW kan kata, aku ni rindu kepada ikhwan. Kan? Kepada saudara-saudara aku ni. Kan? Para sahabat kata, ya Rasulullah, kami ni bukan saudara kau, bukan. Kamu semua sahabat. Ni orang-orang yang tak pernah jumpa aku tapi beriman dengan aku ni. Nabi dah rindu dah. Tak ke kita rasa rindu nak jumpa Nabi SAW, tuan-tuan? Jadi kena ada, macam mana nak rasa rindu tu, kita kena baca lah. Kita kena tahu tentang Nabi SAW. Macam mana orang-orang sanggup mati untuk Nabi SAW. Maksudnya Nabi ni bukan somebody yang biasa lah. Kan? Ada something yang special. Jadi special tu apa? Yang tu yang kita nak sangat jumpa untuk kita nak tengok dengan mata kepala kita sendiri. Jadi kita kena tanamlah hajat tu kan. Dan kalau kita baca di dalam Dalailul Khairat, kan, di antara doa Imam Jazuli kan, dia kata apa? Ya Allah, kan, yang kami ni tak pernah dapat jumpa Nabi SAW dalam hidup ni, maka jangan haramkan kami daripada melihat Nabi SAW dalam tidur kami atau di akhirat nanti. Jangan haramkan kami. Kan? Ini doa, subhanallah. Kan, doa orang yang betul-betul merindui kekasih dia. Kan? Sebab kita ni boleh terhijab. Kita ni boleh diharamkan oleh Allah Ta'ala daripada, ni satu benda yang mulia. Nabi SAW ni ialah apa? Insan pilihan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak mungkin bagi sesuka hati kepada siapa saja. Maksudnya insan-insan terpilih lah, yang dapat mimpi Nabi SAW, yang dapat yaqazah, yang dapat nanti ke akhirat dapat syafaat. Jadi kita mengharap perkara-perkara tersebut, tuan-tuan, dengan apa? Dengan kita nak tambah ilmu kita tentang Nabi SAW. Boleh? Baik. Jadi kita sambung lagi kata pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Bukhari dan Muslim dan Nasa'i telah meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ini hadis yang kita biasa dengar, tuan-tuan, tapi kita jangan bosan untuk ulang-ulang dengar hadis ni, insya-Allah. Artinya tidak beriman seseorang, maksudnya tidak beriman seseorang kamu sehingga aku iaitu Nabi SAW lebih dikasihi daripada anaknya dan ibu bapanya dan manusia sekaliannya. Menurut para muhaddisin, yang dimaksudkan tidak beriman di dalam hadis ini ialah tidak sempurna iman bagi seseorang yang mengasihi anaknya atau ibu bapanya atau sekalian manusia lainnya jika sekiranya kasihnya itu melebihi terhadap mereka itu berbanding terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita ni okeylah, kita sayanglah mak ayah kita. Tapi manusia ni sebenarnya betul-betul dia sayang anak dia. Betul? Sebab tu kalau kita tengok di dalam bab solat jenazah kan, siapakah orang yang paling afdal untuk solat jenazah seorang-seorang? Ialah bapa. Bukan anak, bapa. Bapa kepada jenazah. Kalau jenazah tu mati sebelum bapa dia lah. Kan? Kebanyakan kita ni bapa kita lah wafat dulu kan. Tapi ada orang mungkin dia wafat dulu. Dia ada anak dan dia ada bapa. Siapa lebih aula? Bapa dia lebih aula. Anak memang sayang kat bapa, tapi tak sama macam mana bapa sayang kat anak. Gitu? Tak sama macam mana bapa sayang kat anak. Sebab bapa sanggup mati untuk anak, mak sanggup mati untuk anak, anak belum tentulah. Ya, belum tentu. Okey, sayang juga. Tapi kadang-kadang dia punya sayang tu ada motif. Mak ayah dia tak ada motif. Sayang kat anak dia ialah ini memang darah daging aku, ni sebahagian. Bada'atun minni.
Dia ni ialah sebahagian daripada darah aku, sebahagian daripada daging aku. Itu anak kita. Betul? Jadi sebab itu dia punya doa lebih besar, lebih cepat kan sampai. Sebab apa? Sebab dia memang doa dengan kasih sayang. Dia doa, bila dia doa, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia memang mengharap sangat, ya Allah ampunkanlah anak aku ni, ya Allah. Betul? Anak doa juga, ya Allah ampunkanlah dosa bapa saya. Tapi lain, feeling dia tu lain. Betul? Tetapi even kasih kita kepada anak, kasih kita kepada mak, ayah kita, hatta manusia-manusia yang lain, tidak mungkin boleh lebih daripada kasih kepada Nabi SAW. So macam mana kita nak faham benda ni? Kita tak mungkin faham benda ni kecuali tuan-tuan, kita kena tengok bagaimana orang yang mencintai Nabi SAW buat. Kita kena tengok bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in cinta kepada Nabi SAW. Sebab tu mereka, subhanallah, mereka sanggup kan, bi abi anta wa ummika wa ummi ya Rasulullah, demi mak ayah aku. Maksudnya kalau mak ayah aku perlu ditebus untuk tebus engkau pun tak kisah, yang penting Rasulullah selamat. Kan? Ini para sahabat, macam mana dia boleh keluar kalam ni? Tak sayang mak ayah ke? Sayang, tapi sayang kepada Rasulullah tu melebihi segala-galanya. Sayang kepada Rasulullah melebihi segala-galanya. Kita ni alhamdulillah lah, Rasulullah tak suruh pilih lah. Rasulullah suruh kita apa? Birrul walidain. Betul? Rasulullah suruh kita buat taat lah kepada mak ayah kita betul-betul. Tapi kalau kita kena pilih, nak pilih siapa ni? Nak pilih mak ayah ke nak pilih Rasulullah? Of course Rasulullah SAW. Of course Rasulullah SAW. Jadi kita cakap sekarang ni boleh lah, tetapi ketika mana kita dihadapkan dengan pilihan, ketika itu baru kita tahu di mana kecintaan kita kepada Nabi SAW dan juga kecintaan kita kepada yang lain. Ketika itu kita kena muhasabah lah. Sekarang ni kita boleh cakap lah, tapi kalau kita nak faham, kita kena tengok bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mencintai Nabi SAW. Sebab itu kan antara kisah yang famous, yang zahir cerita tentang masalah ni apa dia? Ialah kisah tentang Sayyidina Abu Bakar. Ketika mana anak dia Sayyidina Abdul Rahman belum masuk Islam. Kan? Dalam perang Badar, Abdul Rahman ni dekat tentera musuh. Abdul Rahman ni kat tentera musuh. Jadi Abdul Rahman, ketika mana dia dah masuk Islam, dia kata, ayah kan, waktu perang Badar tu saya dah nampak dah ayah kan. Saya boleh lah bunuh ayah, tapi sebab saya tak nak lah kan bunuh ayah kan. Saya sayang ayah ni. Jadi saya mengelak lah daripada ayah, tak berjumpa. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar kata, kalau aku jumpa kau, aku dah bunuh dah kau. Tak kisahlah kau anak aku pun. Tapi untuk Nabi, untuk agama, kan, kau ni tak ada nilai lah di sisi aku. Subhanallah. Ni siapa yang boleh buat macam ni? Kan? Orang yang kenal Nabi lah. Orang yang kenal Nabi. Orang yang mana Al-Quran panggil dia dengan gelaran apa? Sahabat. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar, siapa yang menafikan persahabatan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah jatuh kafir. Menafikan persahabatan sahabat lain kepada Rasulullah, dia fasik lah, ahli bid'ah. Tapi menafikan persahabatan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, kafir. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah Ta'ala gelar Sayyidina Abu Bakar ni sahabat bitahqiq, dengan tahqiq dalam Quran. Jadi siapa yang nafi ayat Quran, kafir. Kan? Subhanallah. Jadi ini maqam. Macam mana boleh sampai tahap macam tu? Sebab mendahulukan Rasulullah lebih dari segala-galanya. Lebihkan Rasulullah lebih dari segala-galanya. Kan? Jaga kan. Kita baca kisah hijrah macam mana Sayyidina Abu Bakar punya hal, keadaan dia ketika hijrah kan. Sentiasa risau. Bukan risau musuh kejar bunuh dia. Tak. Risau Nabi SAW. Risau tentang Nabi SAW. Itu ahwal. Kita kalau boleh kita lah, Nabi duduk depan lah, biar kita duduk belakang kan. Kalau nak jumpa musuh, biar Nabi jumpa dulu lah. Ataupun kalau musuh dia belakang, biar kita duduk depan lah kan. Tu kita. Tak, Sayyidina Abu Bakar sekejap ke depan, sekejap ke belakang. Kan? Untuk apa? Untuk jaga Nabi SAW. Sentiasa risau tentang Nabi SAW. Okey? Baik. Jadi kita, betul tuan-tuan, kita tak mungkin faham kecuali kita tengok para sahabat. Kita tengok orang yang pernah mengasihi Nabi SAW, macam mana ahwal mereka, maka begitulah. Dan kita berdoa, ya Allah kurniakanlah kita ada mahabbah kepada Nabi macam mana para sahabat ada mahabbah. Kan? Kita macam mana para ulama ada mahabbah kepada Nabi SAW, seperti mana mereka. Kita minta dapat macam tu juga. Okey? Maka dia kata, maka di sini Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bahawa kasih dan cinta terhadap Rasulullah SAW yang melebihi cinta terhadap segala makhluk sebagai penyempurnaan keimanan bagi setiap hambanya.
Dan ini juga menunjukkan atas ketinggian dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang nak sempurna iman kita kena dahulukan Nabi SAW. Padahal boleh je Allah Taala buat benda lain, kita cinta Al-Quran, kan? Cinta Al-Quran lebih dari segala-galanya. Ini kalamullah kan. Dah Allah Taala tak jaga tu. Allah Taala boleh je kata kita kalau nak sempurna iman cintailah Allah lebih dari segala-galanya. Dan memang Allah Taala layaklah dicintai lebih dari segala-galanya sebab dialah yang cipta kita. Kan? Secara hakikat dialah yang bagi segala-galanya, tapi dah Allah Taala suruh apa? Cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan kita nak sempurnakan iman. Tak ada jalan lain. Tuan-tuan nak cari jalan lain, silakan. Takkan sampai. Takkan sampai. Kan? Kita ni tak mungkin kita ni sampai kepada hakikat. Dan tak mungkin kita sampai kepada kesempurnaan dalam beragama kecuali melalui Rasulullah SAW. Kecuali melalui Rasulullah. Ada orang dia nak beribadah kepada Allah Taala tanpa Rasulullah SAW. Tak mungkin. Tak mungkin. Ada seorang tu dia kata saya nak sialah. Ya kan, orang yang bertarikat ni dia ada istilah dia apa? Dia nak usul sampai kepada Allah Taala kan. Perjalanan kan. Tarikat ni kan perjalanan untuk apa? Mujahadah diri untuk kenal Allah. Okey. Jadi kita kata tak mungkin orang boleh kenal Allah dengan sebenar-benarnya kecuali dengan jalan yang diberi oleh Nabi SAW. Jadi dia kata tak apalah, saya nak ikut jalan saya sendiri, saya tak nak ikut Nabi SAW. Jadi ulama kata kamu betul. Jadi kalau macam tu kamu putuskan hubungan kamu dengan Nabi SAW. Tak ada ulama yang kata macam tu. Jadi dia putus, dia niat tu. Kamu niat putuskan hubungan dengan Nabi SAW. Dia niat putus hubungan dengan Nabi terus jadi orang yang zindik. Jadi orang yang zindik. Zindik ni dia macam murtad tetapi dia tak ada niat. Dia terkeluar sendiri daripada agama. Itu zindik. Murtad, dia memang saya tak nak agama lah. Itu murtad kan. Saya nak keluar daripada Islam. Itu secara ni. Orang yang zindik ni, dia beragama tapi sebenarnya dengan cara dia tu, dia sebenarnya terkeluar daripada Islam. Tanpa dia sedar. Ini zindik. Bahaya. Sebab tu Imam Malik kata, وَمَنْ تَفَقَّهَ وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ تَفَقَّهَ فَقَدْ تَزَدَّقَ. Kan? Imam Malik sebut, siapa yang mengaji tasawuf, tapi tak mengaji fiqah, maka dia akan jadi orang yang zindik. Tu tengok tu geng-geng hakikat-hakikat lepak kedai mamak tu. Kan? Yang terkenal lah kat Malaysia ni ramai. Kan? Ada. Okay, tak perlu sebutlah nama, ada rakaman payah. Kan kena saman kan. Okay. So, tapi ramai. Kat Selangor ni ramai tuan-tuan. Tak payah pergi jauh-jauh lah. Kan? Selangor, daripada Kedah mengajar kat Selangor ada. Okay. Kenal. Sekarang dah YouTube semua benda ada kan. Sebab apa? Sebab ni lah. Dia nak bertasawuf, nak cerita Allah, aku ialah kau, kau ialah aku kan. Tu bahasa-bahasa dia kan. Dia tak faham pun apa dia cakap. Lepas tu dia kata kita yang tak faham. Awak-awak ni solat betul ke solat awak ni kan? Kita pula. Dia tak semayang pun. Kan? Kita yang semayang pula rasa bersalah pula kan. Kita tak kenal Tuhan. Subhanallah. Kan? Subhanallah. Tak apalah kita tak kenal Tuhan. Paling tidak kita buat apa yang Tuhan suruh. Minimum. Kan? Minimum. Dia tak buat apa yang Tuhan suruh. Selesailah. Kan? Selesai. Sebab tu ada orang, dia jumpa Imam Junaid kan. Imam Junaid mengadu. Dia kata, wahai Imam, ada orang tu dia kata dia telah sampai. Dia tak semayang. Sebab apa dia tak semayang? Sebab dia kata dia telah sampai. Tu usul. Dia telah usul. Imam Junaid dia kata betul, usul. Usul ila jahannam. Ini betul, dia dah sampai. Dia dah sampai dalam neraka dah. Kan? Tak semayang. Tak payahlah. Tak ada wali yang tak semayang tuan-tuan. Nabi pun tak tinggal semayang sampai wafat. Macam mana ada wali boleh tak semayang? Tak mungkin lah. Tak mungkin. Okey? Kecuali lah dia jazbah ke dia apa. Tu cerita lain. Tapi untuk meninggalkan syariat tak mungkin. Tak ada wali yang kamil mukammil yang meninggalkan syariat. Jadi itu kita kata kembali balik kepada kita ni, tak mungkin orang boleh sempurna iman dia, sempurna agama dia kalau dia tak bawa Rasulullah SAW dalam kehidupan. Tak mungkin. Hasya. Sekali-kali. Abadan abada. Selama-lamanya tak mungkin tuan-tuan. Orang yang betul-betul boleh sampai kepada Allah Ta'ala memang kalau dia ikut 100% Nabi SAW. Itu yang kita tengok kepada para sadah sufiyah. Kan? Para sahadat sufiah, ulama-ulama tasawuf ni yang betul-betul ikut. Kita tengok ulama-ulama tasawuf dulu. Dia kata kami punya jalan ialah Quran dan Sunnah. Siapa yang menyalahi Quran dan Sunnah tu bukan jalan kami. Tak ada, memang tak ada jalan lain. Nak pakai apa? Bible. La ilaha illallah. Kan? Ya, tak ada jalan lain. Nabi Isa turun nanti pun ikut syariat Nabi SAW. Dia tak boleh bawa syariat dia sendiri. Dia Nabi ikut.
Tapi even dia turun, dia kena ikut syariat Nabi SAW. Dan itu perjanjian yang diambil oleh semua para Nabi. Kalau Nabi SAW turun pada zaman mereka, mereka semua kena beriman dengan Nabi SAW. Mereka semua kena jadi pengikut Nabi SAW. Walaupun mereka Nabi, mereka Rasul. Kan, itu para Nabi, para Rasul. Kita tiba-tiba tak ada apa-apa kan. Orang Melayu hidung penyek. Tiba-tiba nak menghadap Allah Ta'ala dengan cara sendiri. Good luck lah. Kan, silakan. Kan, silakan tengok sampai mana. Okey. Wah. Jadi sebab itu tuan-tuan penting faham bahawasanya mahabbah Nabi ni bukan benda yang kecil. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahih. Di dalam sahih, dalam kitab dia lah, kitab Sahih Bukhari itu, daripada Abdullah bin Hisham radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhun bi yadi Umar bin Khattab." Faqala lahu Umar, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsika." Faqala lahu Umar, فإنه الآن والله لا أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Baik, ni hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang nak menyempurnakan hadis yang telah disebutkan tadi. Sebab daripada hadis yang disebutkan tadi, Nabi kata, siapa la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang, hatta akuna, sehinggalah aku ini ahabba, lebih kamu cintai, min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, daripada anak dia, daripada mak ayah dia, dan daripada manusia semuanya. Mungkin hadis yang disebutkan tadi tu memberi kita waham. Waham ni apa? Memberi kita sangkaan bahawasanya kita ni kena mencintai Nabi lebih daripada orang lain, kecuali diri kita sendiri. Diri kita macam mana? Boleh tak kita cinta lebih diri kita daripada Nabi SAW? Mungkin akan timbul, dalam hadis tadi sebut orang lain je, mak ayah semua, kita kena cinta Nabi lebih lah. Tapi untuk diri kita sendiri, kita kena sayang diri kita lebih lah. Ya, kita kena sayang diri kita lebih lah. Sebab apa? Allah Ta'ala kata, ku anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum nara, baru cerita pasal. Jadi kita kena sayang diri kita sendiri, kena jaga diri kita sendiri. Jaga diri dulu, barulah cerita pasal orang lain kan. Seolah-olahnya menunjuk macam tu. Maka hadis ni nak tunjuk apa? Diri kita sendiri pun kita kena sayang Nabi lebih daripada diri kita sendiri. Diri kita pun tak terkecuali daripada perkara tersebut. Baik, hadis ni bagaimana riwayatnya? Kata Abdullah bin Hisham, adalah kami para sahabat ni bersama Nabi SAW, dan baginda memegang tangan Umar bin Al-Khattab, ya, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Al-Faruq. Okey, lalu Umar berkata kepada baginda SAW, demi Allah, kan, sumpahlah, kan, Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, okey, demi Allah, engkau lebih aku kasihi daripada segala-galanya melainkan daripada jiwaku. Ya Rasulullah, Tuhan yang paling saya sayang sekali. Daripada semua benda, Tuhanlah paling saya sayang, kecuali diri saya lah. Diri saya sayang lebih sikit lah. Okey, daripada Tuhan. Baik, maka bersabda Nabi SAW, tidak wahai Umar, demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaan Allah. Ni sumpahlah. Kan? Walladhi nafsi biyadih, ni sumpah. Ni dia sirah sumpah, lafaz sumpah. Nabi kata apa? Tak, wahai Umar, demi jiwa yang berada di dalam kekuasaan Allah, sehinggalah aku lebih engkau cintai daripada dirimu, barulah iman kau sempurna. Okey, ayat tu dia ada hazaf lah. Okey, dia kena takdir. Jadi Nabi SAW kata apa? Nabi kata, sehinggalah aku lebih engkau cintai daripada dirimu, barulah iman kau sempurna. Lalu berkata Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya sekarang, al-an wallahi, kan, demi Allah, engkau lebih aku kasihi daripada diriku sendiri. Sekarang ni, bermulai saat ni, tak ada orang lah, kan, Tuhan lah lebih daripada diri saya sendiri pun, Tuhan lebih saya cintai. Maka sabda Nabi SAW, al-ana ya Umar, sekarang telah engkau mengetahui hakikatnya dan telah engkau ucapkan apa yang wajib ke atas engkau, wahai Umar. Okey, ni boleh tengok dalam syarahan dia dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa tentang pembahasan masalah ni. Baik, Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Tirmizi dan Nasa'i telah meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ni hadis sahih juga, cerita tentang apa? Kemanisan iman. Tadi kita cerita tentang kesempurnaan iman. Sekarang kita cerita tentang apa? Tentang kemanisan iman. Iman ni dia ada rasa. Okay? Dia ada halawah. Tuan-tuan kalau beribadah, tuan-tuan dah biasa kan ibadah, contoh di bulan Ramadan tuan-tuan baca Quran tu sampai satu tahap tu tuan rasa macam tak nak berhenti. Sampailah udah-udahlah tu bang kan, berhentilah makan dulu kan. Ni buka puasa dulu. Kan contoh kan. Sebab apa kita rasa manis? Ibadah tu dia ada kemanisan. Jadi dalam iman juga ada kemanisan. Sehingga kita rasa apa? Kita rasa tak mungkin lah kita iman ni lebih mahal dari segala-galanya. Kalau kita tak rasa lagi benda tu, maksudnya kita ada something wrong lah. Kan? Maksudnya iman kita masih lagi tak sempurna dan kita masih tak rasa kemanisan iman. Kan? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka ni dah merasai kemanisan iman. Kan? Ada seorang Adi bin Hatim kan. Adi bin Hatim ni siapa? Anak Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ni siapa? Dipanggil sebagai orang Arab yang paling pemurah sekali. Sehingga Arab ni dia ada kata-kata ajwadu min Hatim, lebih pemurah daripada Hatim. Maksudnya nak tunjuk orang ni memang pemurah sungguh lah. Kenapa dia bagi contoh dengan Hatim ni? Sebab Hatim ni memang pemurah sangat. Orang minta apa pun dia bagi. Ada satu hari tu orang datang nak beli kuda dia. Dia ni orang Kristian lah. Dia sebelum Islam lagi. Dia wafat sebelum Islam. Jadi orang nak beli kuda. Jadi tetamu datang tu dia sambut tetamu tu, dia sembelih lah kuda dia. Kan? Dia sembelih kuda dia. Yelah, orang jahiliah makanlah, kita tak boleh lah kan, haram. Okey. Dia sembelih kuda, dia jamu lah makan kan. Makan sembang. Dah habis makan dia pun tanya apa hajat datang. Oh, saya nak beli kuda tuan. Kuda tu baru je kita makan. Kuda tu baru je makan. Tak jadilah. Okey. Punyalah pemurahnya dia ni kan. Dia tak ada tanya apa, dia bagi jamu tu. Jadi dia ni sangat pemurah. Anak dia sahabat. Kan? Anak perempuan dia jadi tawanan perang. Saya tak ingat perang apa. Tetapi bila anak dia dibebaskan, anak perempuan dia tu Nabi bebas sebab apa? Sebab kepemurahan bapa dia. Kan Nabi kata bebaskan dia sebab apa? Ayah dia ni mencintai makarimul akhlak. Kan ni subhanallah Nabi SAW kan. Nabi lepaskan anak dia ni tak ada apa-apa pun. Tapi sebab bapa dia ni orang yang mencintai makarimul akhlak yang terpuji ni. Ialah Hatim ni. Nabi lepaskan anak dia. Jadi bila anak perempuan dia ni lepas, abang dia dah lari dah ke Syria. Dia jumpa abang dia kat Syria. Dan dia cakap lah, abang kau patut jumpalah laki ni kan, Nabi SAW. Sebab apa? Sebab kalau dia raja, kau ni anak Hatim, dia akan muliakan kau. Dan kalau dia Nabi, kau tak nak terlepas lah daripada beriman dengan dia. Maka Hatim ni, Adi bin Hatim ni, dia pergi jumpa Nabi SAW. Kan? Dan Nabi panjanglah kisah dia tu, tuan-tuan boleh bacalah kisah dia kan, subhanallah bagaimana Nabi layan dia kan. Dan Nabi cerita tentang bahawasanya kau nampak kami ni miskin, kau tengok orang-orang dekat Syria kaya kan, Rasa Sinah kaya, orang Arab di Syria kaya time tu. Dia sebab dia orang ada raja kan. Jadi dia kata sampai satu masa nanti kau akan tengok Islam ni akan berkembang seluruh kan. Inilah 1/3 dunia ni semua orang Islam zaman tu kan. Dan Hatim dia kata, Adi ni dia kata aku tengok lah. Cuma Adi ni dia kata apa? Dia kata setelah dia masuk Islam tu, dia tidak dengar azan kecuali dia memang teringin, dia memang longing untuk sembahyang kan. Bila dengar azan je dia rasa tak sabar-sabar nak sembahyang, rasa rindu nak sembahyang. Ni orang yang dah rasa kemanisan dalam iman dan kemanisan dalam ibadah. Kita kena macam tu lah tuan-tuan. Dengar azan ataupun bila kita dengar Quran kan, kita tak nak dengar benda lain. Ini orang yang mana hati dia dah ta'alluq dengan agama lah kan. Hati dia dah kuat ta'alluq. Kita dengar orang cerita pasal Nabi, kita nak dengar kan. Kan macam orang Arab kan, dia tengok orang baca Quran kan, dia nak duduk dengar kan. Dia lah kan, mendengar Al-Quran pun ibadah. Dia tak semesti kita kena baca kan, kita dengar. Jadi orang buat amal kebaikan apa semua pun kita akan suka, kita akan seronok. Itu ialah orang yang dah ada kemanisan dalam beragama, kemanisan dalam iman. Jadi Nabi kata apa? 3 orang. Okey, barang siapa yang ada dalam dirinya 3 perkara ini, salasun man kunna fihi wajada halamatul iman, akan merasai kemanisan iman. Apa dia? Macam mana nak rasa kemanisan iman? Nabi dah bagi formula dia. Formula dia ada 3. Apa dia? Pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia tak boleh lari daripada benda ni. Apa dia? Iaitu bahawa Allah dan Rasulnya SAW lebih dia kasihi daripada selain keduanya. Memang formula dia itu. Kita kena dahulukan Allah dan Rasul.
Dalam kehidupan kita Allah dan Rasul. Kan? Kalau perlu bertembung pemilihan antara Allah dan Rasul dan benda-benda lain, kita akan dahulukan Allah dan Rasul. Tapi kita, subhanallah, kan Allah Ta'ala ni, dia tahulah kita punya kelemahan, tuan-tuan. Dia tak suruh kita pilih selalulah. Kan? Dia sekali-sekala dia nak test iman kita. Ketika tu dia buatlah ujian pada kita. Nak tengok kita ni, nak pilih Allah dan Rasul ke tak? Kan? Nak pilih agama ke nak pilih dunia? Saya ramai kawan yang buat bisnes lah, kan? Buat bisnes. Kalau kita terima projek ni, subhanallah, juta-juta kan. Tapi kena buat dosa lah. Kena bagi riba, kena bagi apa? Kena bagi rasuah dan sebagainya kan. Jadi nak mana kan? Ketika tu dia dipilih, kena pilih. Kalau fikir, tak apalah, kita ambil ni, kita bagi sikit je kan. Nanti kita bayarlah zakat, sedekah lah kan, bersihkanlah duit tu. Ada orang fikir macam tu. Betul tak? Ada orang fikir macam tu. Tapi orang yang mana dia memang khalas ni, dunia ni sekejap je kan. Dunia ni sekejap. Kita dapat ni berapa lama sangat dia tahan. Kan? Dia confirm tak ada berkat lah. Benda yang tak ada berkat ni confirm cepatlah hilang. Kan? Dia tak rosak kat sini, dia akan rosak kat tempat lain. So, porak peranda, family dan sebagainya. Tu memang subhanallah, Allah Ta'ala jadikan alam ni memang macam tu. Okay? Ya silakanlah. Memang dia tak akan rasa cukup lah. Dah beratus-ratus juta pun tak cukup juga. Betul? Dah ada 1 juta, nak 200 juta pula. Tu memang sifat manusia lah, tamak. Jadi ketika itu kita tengok, kita nak pilih Allah dan Rasul ataupun selain daripada keduanya. Itu pilihan kita. Sebab tak payah cerita hukum, semua orang tahu. Betul? Semua orang tahu riba haram. Semua orang tahu rasuah haram. Semua orang tahu. Tak payah cerita hukum payah-payah sangat. Paling tidak kalau dia tak haram dari sudut agama pun, kita tahulah bahawasanya dia haram lah dari sudut undang-undang. Pun tahu. Kan tak tahu? Kan? Tapi subhanallah. Kan? Ketika itu pilihan. Kita nak pilih dengan agama kita atau nak pilih dengan nafsu. Ini. Jadi kalau dia pilih, dia akan dapat rasa kemanisan iman. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan yang kedua, bahawasanya dia mengasihi seseorang, tidak dia mengasihi seseorang itu melainkan kerana Allah. Okey. Jadi kita sayang seseorang kenapa? Kita sayang kerana Allah. Saya sayang awak ni kerana Allah Ta'ala. Tak? Kan? Kita sayang semua orang, biar sayang kita kerana Allah Ta'ala. Mereka ni makhluk Allah. Mereka ni umat Nabi SAW. Maka kita sayang dia sebab apa? Sebab kerana Allah Ta'ala. Tak ada sebab lain. Ada orang dia sayang dengan motif kan. Dia nak dapat something. Dan kebanyakannya macam itulah. Hidup di dunia ni memang macam tu. Tapi kita kena betulkan niat kita lah. Kita bersahabat dengan kawan-kawan kita kan. Kenapa sahabat dengan dia? Sebab ialah memang Allah, kita nak kita sama-sama masuk syurga. Dengan ahli keluarga kita pun sama juga. Kalau kita tidak mencintai ahli keluarga kita kerana Allah, maka mereka akan jadi musuh kita di akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tak payah percaya cakap saya. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran. Al-ikhilla. Kan? Yauma idzin aduun. Kan? Semua kawan-kawan, ahli keluarga akan jadi musuh kamu di akhirat nanti. Kecuali siapa? Orang yang berkasih sayang kerana Allah Ta'ala. Kan? Sebab apa? Ketika itu hubungan kekeluargaan semua putus. Yang kekal ialah hubungan keimanan. Itu je. Sebab tu kita kena bina keluarga kita dengan apa? Dengan agama. Tak boleh. Kan? Saya sayang kan? Saya sayang awak ni kan? Jadi taatlah perintah Allah Ta'ala. Nabi sebut. Kan? Nabi kata, amali. Kan? Nabi sebut kat Sayyidatina Fatimah, beramal. Kan? Supaya aku ni boleh, dengan amal kau tu aku boleh berhujah lah depan Allah Ta'ala. Tapi kau kena amal lah. Tak boleh lah sebab bapa kau Nabi, kau nak terus syafaat kau, tak boleh. Kan? Amal dulu. Ni Nabi sebut. Kan? Kepada ahli keluarga dia. Kita apatah lagi. Kan? Bantu saya untuk bantu awak untuk masuk syurga. Macam itulah. Okay? Kalau dia tak bantu diri dia sendiri, macam mana kita nak bantu dia? Kan? Memang ketika itu kita akan bermusuhan lah. Anak akan musuh dengan bapa, bapa musuh dengan anak, musuh dengan isteri, suami isteri bermusuhan. Memang adik-beradik, family semua akan bermusuhan. Semua akan tuduh masing-masing nak selamatkan diri, masing-masing tak nak masuk neraka. Kan? Jadi masing-masing akan cari escape good lah. Ya, ada orang akan dikambing hitam kan. Betul? Jadi sebab tu biar kita hubungan kita ni kerana Allah. Bawa. Mungkin payahlah tuan-tuan. Nak tarbiyah family ni bukan senang.
Betul lah. Hatta para ulama' ialah kita kata iman ni tak dapat diwarisi lah. Tu standard lah. Memang lagu Raihan tu memang tepat lah. Kan? Iman tak dapat diwarisi. Mak, bapa, wali Tuhan kan, anak, subhanallah. Ialah kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para ulama' kita tengok kan. Memang ada je diuji dengan anak-anak, diuji dengan ahli keluarga. Ya subhanallah. Ya, tetapi kita cubalah. Ya, kita cuba. Kan, kita bawa, ajak dia datang majlis, ajak datang masjid kan, sekali-sekala. Tak boleh tiap-tiap hari pun, sekali-sekala. Kan, sikit-sikit kan. Bagi sikit-sikit kan, nasihat tegur sikit-sikit. Kita tegur bukan sebab nak gaduh dengan dia. Tak. Kita tegur sebab sayang. Boleh? Allahu akbar. Masuk tu ke? Belum ke kan? 2 minit ke? Okey. Dan yang ketiga apa dia? Wa ayyakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nari. Dan yang ketiga apa dia? Dan bahawa dia membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia merasa benci bahawa dia dicampakkan ke dalam neraka. Allah Akbar. Itu jalan yang paling mudah untuk kita tinggalkan maksiat dan juga tinggalkan benda-benda yang tak baik ni tuan-tuan, ialah kita kena rasa macam seolah-olah kita ni kau buat benda ni kena humban dalam neraka. Kena humban dalam neraka. Imam Ghazali dalam kitab Taubat kan, dalam kitab Ihya Ulumuddin bab Taubat tu kena tengok macam mana dia kata kita ni maksiat ni dia umpama racun lah. Umpama racun yang membunuh. Macam tuan-tuan kena gigit dengan tedung selah lah, macam tu lah contohnya kan. Macam mana dia punya situasi tu kan. Ketika mana kita dah sembuh, agak-agak kita nak pergi main lagi ke dengan tedung selah tu. Kalau pergi main lagi memang tak cerdik lah. Tu ya bahasa dia kan. Imam Ghazali sebut memang tak cerdik. Kita akan berhati-hati dan kita akan ingatkan orang lain, jangan ni, dia ni bahaya ni. Kita akan nampak maksiat tu macam tu, dia membunuh. Kalau kita rasa maksiat ni okey-okey je, nanti kita taubat, memang sebab kita nampak kecil. Tak, kita kena nampak maksiat ni bahaya dia. Sama lah macam ni, kita nampak seolah benda ni memang at the age lah. Maksudnya kalau kita buat benda ni memang kita kena tolak masuk neraka. Barulah kita tak buat. Kalau tidak, kita memang payah tuan-tuan. Ketika itu barulah kita akan rasa kemanisan iman. Boleh? Dan telah berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu taala alam. Kita berhenti sini dulu tuan-tuan. Nak masuk waktu dah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita kebaikan. Moga Allah Taala tambahkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Kalau kita ada peluang tuan-tuan, pergi ziarah Nabi SAW kan, pergi Madinah kan, pergi buat umrah, pergi ziarah. Kalau kita ada duit lebih lah. Kalau ada orang yang ni kan muhibbin, kita boleh sponsor, kita sponsor kan. Sebab apa? Sebab alamatul hub ialah liqa'il habib kan. Dia orang yang kekasih ni, dia punya keinginan dia lah apa, bertemu dengan kekasih dia. Jadi kekasih kita Nabi SAW, ya memang boleh kita selawat kat sini semua, tak ada masalah. Cuma kalau kita ada lebih, kalau kita boleh pergi, pergilah kan. Daripada tuan-tuan ada option nak pergi tempat lain, baik kita pergi jumpa Nabi SAW lah. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekadar tu tuan-tuan, saya tangguh di sini dulu. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.